Assalamualaikum, selamat sejahtera. Semoga semua dalam keadaan sihat dan ceria serta bersemangat untuk memulakan sesi PDPR kita pada hari ini. Okey, sebelum kita mula, saya nak kongsikan satu kata-kata motivasi supaya kita bersemangat untuk teruskan sesi pembelajaran kita. Kata-kata tersebut ialah, you cannot change your future, but you can change your habits and surely your habits will change your future. Maksudnya kat sini, you cannot change your future. Kita tak boleh nak ubah masa depan kita. Sebab kita tak tahu pun masa depan nanti kita akan jadi apa kan. But, tetapi, you can change your habits. Awak boleh ubah tabiat awak. Dan, surely your habits will change your future. Dan pastinya dengan awak mengubah tabiat ni, awak punya masa depan pun akan turut berubah. Contohnya, sebelum ni kita tak suka nak belajar. Tapi dengan cara kita ubah tabiat tu menjadi seorang yang suka belajar, kita dapat mengubah masa depan kita. Sebab apa? Sebab dengan belajar, kita dapat banyak ilmu. Dan dengan ilmu, kita dapat mengubah masa depan kita. Okay? Okay, so pastikan sebelum kita mulakan pembelajaran ni, ada bersama-sama awak 3 benda yang utama. Yang pertama, awak mesti ada modul sains. Okay? Yang kedua, awak mesti ada buku teks sains tahun 5. Dan yang ketiga, mesti ada alat tulis. Alat tulis tu termasuklah awak punya pensel, pemadam, pembaris. Sebab sambil kita belajar ni, awak boleh conteng sikit nota dekat awak punya modul tu. Bukan conteng nak lukis gambar Ultraman, gambar kucing, tak. Conteng supaya kita dapat mudahkan awak nak tulis nota kecil-kecil untuk mudahkan kita lebih faham. Okay? Okay, so kita dah nak mula belajar. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan sesi PDPR kita pada hari ini. Okay, so hari ini kita nak belajar Sains tahun 6, unit yang ke-6 iaitu tentang daya. Okay, so yang pertama, kita nak belajar standard kandungan 6.1, daya dan kesannya. Standard pembelajaran 6.1.1 menyatakan daya adalah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek dengan menjalankan aktiviti. Yang kedua, kita nak belajar tentang kesan daya. Okay? Okay. So, kita tengok dekat bahagian aktiviti. Yang pertama, murid membaca nota tentang daya dan kesannya di halaman 1 dalam buku teks. Okay? So, aktiviti yang pertama kita nak belajar tentang daya. Okay, jom kita tengok dekat sini. Okay. Okay, so daya dan kesannya. Maksud daya itu sendiri ialah, daya ialah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okay, daya ni ada 2, tarik dan tolak. Tarik, kita fokus kepada daya tarikan dulu. Okay, contohnya kita nak tarik tali. Maksudnya, bila kita tarik tali tu, daya yang kita gunakan tu menyebabkan objek tu dekat dengan kita. Menyebabkan tali ni menjadi dekat dengan kita. Okay, daya tolakan. Contohnya, menolak troli. Okay, maksudnya kita tolak supaya objek tu menjauh dengan kita. Okay, so kesan daya, tarikan dan tolakan dia akan mengubah bentuk objek. Yang kedua, mengubah arah gerakan objek. Yang ketiga, mengubah kelajuan objek. Yang keempat, menggerakkan objek pegun. Yang kelima, memberhentikan objek yang bergerak. Okay, so kita sambung dengan kita tengok dalam buku teks. Okay, dekat dalam buku teks, muka surat 94. Inilah kita nak belajar tentang daya ni lah. Okay. Okay, daya ialah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okay, ni maksud dia. Okay, daya tarikan ialah daya yang menggerakkan objek dekat dengan kita. Contohnya, kita nak tutup pintu. Kita tarik pintu, jadi pintu tu dekat dengan kita. Okay, berbanding daya tolakan menyebabkan objek tu bergerak menjauhkan kita. Contohnya, kita nak buka pintu. Kita tolak daun pintu tu kan. Jadi, pintu tu jadi jauh dengan kita. Okay. Selain kita nak buka, tutup pintu, banyak lagi aktiviti harian kita yang melibatkan daya tarikan dan tolakan. Contohnya, aktiviti memanjat tembok.
memanjat tembok melibatkan aktiviti tarikan. Okey. Daya aktiviti menolak stroller baby ni. Okey. Lepas tu kita boleh tengok lagi dekat muka surat sebelah tu, kita ada aktiviti bermain kayak. Aktiviti ni kita boleh nampak tukang kebun dia memangkas pokok-pokok tu. Okey, memangkas daun-daun tu. Okey. Okey. So, seterusnya kita nak belajar tentang kesan daya. Inilah tadi tu, kesan daya. Kesan daya kita boleh tengok dekat dalam buku teks muka surat 97. Okey. So, kesan daya yang pertama kita boleh nampak dia kata daya mengubah bentuk objek. Sebelum kita tengok botol tu elok. Tetapi bila kita tekan, kita tolak menyebabkan botol tu dia dah jadi terpenyek macam tu. Okey, ini kesan daya yang pertama. Kesan daya yang kedua ialah mengubah arah gerakan objek. Sebelum bulu tangkis ni datang dekat kita, selepas kita kenakan daya tolakan, bulu tangkis bergerak menjauhi kita. Okey, contoh lain macam kita nak sepak bola. Sebelum tu bola tu bergolek ke arah kita kan. Tapi bila kita kenakan daya tolakan, bola tu dia akan bergolek ke arah kawan kita pula. Okey. So, yang ketiga kesan daya ialah daya memberhentikan objek yang bergerak. Contohnya kita main softball dalam ni. Bola tu sebelum tu dia tengah bergerak, lepas tu kita tangkap. Jadi, dia memberhentikan bola tu. Sekarang bola tu dah tak bergerak dah. Okey. Contoh lain, kita main bola jaring. Kawan baling bola dekat kita. Kita tangkap bola tu. Sebelum tu bola tu bergerak. Kemudian bila kita tangkap, bola tu tidak lagi bergerak. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok dekat muka surat sebelah lagi. Dekat dalam buku teks. Dekat muka surat 98. Okey. Kesan daya yang Kesan daya yang keempat ialah daya menggerakkan objek pegun. Pegun ni dalam keadaan dia tetap, dia tak bergerak dah pun. Okey, contohnya kita main kereta mainan. Sebelum tu kereta tu tak bergerak. Tapi bila kita tolak kereta tu menjadi bergerak. Okey, dan akhir sekali kesan daya yang kelima ialah daya mengubah kelajuan objek. Sebelum tu bola tu bergolek perlahan kepada kita. Tapi bila kita sepak dia, kita kenakan daya tolakan, bola tu dapat bergolek dengan laju. Okey, boleh? Okey, so sekarang sebagai kerja rumah, yang pertama, kenal pasti maksud daya. Tandakan tik salin semula pada ruang di bawah. Okey, yang ni awak kena cari, awak kena pastikan apa maksud daya. Sama ada daya ialah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu, ataupun daya ialah tarikan dan tolakan yang bertindak ke atas sesuatu. Seandainya awak rasa jawapan dia yang atas, tandakan tik di sini. Okey, kemudian salin semula di sini. Sebaliknya, jika awak rasa jawapan dia adalah yang ini, tandakan tik di sini dan salin semula ayat ni di bawah ni. Okey? Okey, itu aktiviti untuk A. Sekarang kita pergi kepada aktiviti B. Kelaskan aktiviti berikut mengikut jenis daya yang terlibat. Okey? Yang pertama, daya tarikan, daya tolakan, daya tarikan dan tolakan. A, kita nak petik Swiss. Kita tarik ke kita tolak? Seandainya awak rasa jawapannya adalah tarik, tuliskan aktiviti A di bawah daya tarikan. Seandainya awak rasa aktiviti A ni melibatkan daya tolakan, tuliskan aktiviti A di bahagian daya tolakan. Okey, sama juga dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Tak perlu awak nak tulis membuka Swiss, menolak troli, menggergaji papan. Tak payah. Tuliskan terus nama aktiviti dekat bawah ni. Aktiviti A, aktiviti B, aktiviti C, aktiviti D, sampailah aktiviti H. Okey? Okey. Seterusnya. Latihan yang seterusnya ialah C. Baca dan fahamkan aktiviti berikut. Isikan tempat kosong dengan kesan daya yang betul. Okey?
Awak kena tahu, awak kena tulis tentang kesan daya. Tadi kita belajar ada 5 kesan daya iaitu mengubah bentuk objek, mengubah kelajuan objek, mengubah arah gerakan objek, menggerakkan objek pegun dan memberhentikan objek yang bergerak. Yang pertama, contoh ya. Okay, untuk soalan yang pertama ni, Puan Faizah mengambil troli di tempat penyimpanan sebelum membeli barangan dapur. Dia ambil troli. Okay, troli tu dalam sebelum tu dia berada di tempat penyimpanan, maksudnya dia dalam keadaan pegun, dia tak bergerak kan. Jadi bila Puan Faizah ni dia mengambil troli tu, dia telah menyebabkan kesan daya iaitu menggerakkan objek pegun. Jadi awak salin menggerakkan objek pegun di sini. Okey, dah guna tandakan macam ni supaya kita dapat guna yang lain pula untuk soalan-soalan dekat bawah ni. Okey. Boleh? Harap penerangan saya jelas. Seandainya ada apa perkara yang tak faham, kurang jelas, tak apa. Tanya sahaja, jangan malu, jangan segan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menuntut ilmu. Okey, so sekian sahaja dari saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.